Dan insyaAllah pada malam ini kita akan mengupas pada tajuk yang ke-33, iaitu adab di tanah suci. Ya, adab di tanah suci. Ya, kebetulan dengan cuti sekolah ni ramai orang pergi umrah. Berapa banyak rombongan nak start pada cuti hari tu. Jadinya ya, dan bagi siapa yang berhasrat nak ke tanah suci itu, kenalah ya, kita ambil pengajaran dan iktibar daripada hadis yang kita bacakan ini, iaitunya kita tengok pada matan hadis ini, haddatsana Ismail bin Asad qala haddatsana Zakaria bin Adi qala anba'ana Ubaidullah bin Amr an Abdul Karim an Ata'in an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidal harama wa salatun fil masjidil harami afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Rawahu Ibnu Majah. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Ismail bin Asad, dia berkata telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Adi, dia berkata telah memberitakan kepada kami Ubaidullah bin Amr daripada Abdul Karim, daripada Atha, daripada Jabir radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Masjid Nabawi lebih afdal, yakni lebih baik daripada 1000 solat di masjid lainnya. Selain daripada Masjid Nabawi dan Masjidil Haram lah. Illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram, kerana solat di Masjidil Haram lebih afdal, lebih baik daripada 100,000 solat di masjid lainnya. Mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Jadi kalau masjid kita satu solat kita di Masjid Nabawi, nilainya ya 1000 solat berbanding dengan masjid-masjid yang lain. Tapi kalau di Masjidil Haram ya 100,000. Jadi inilah yang orang guna kalkulator ni ya, disebabkan dah banyak sembahyang di haram, balik Malaysia dah tak payah sembahyang ya. Memang ada orang macam ni tuan ya, dia faham macam tu, dia main kalkulator lah. Sedangkan nak diceritakanlah hadis ni nilainya itu bukan bermakna kita dah kumpul ya, kita dah kumpul pahala banyak, bukan. Nilainya ya, nilainya itu seperti ya kita solat ya 100,000 lebih baik lah ya di Masjidil Haram itu. Jadi bukan kira bilangan. Kalau kira bilangan kita tak sembahyang dah lah, sebab kita dah sembahyang di Haram bahagikan dengan 5 waktu ya, satu waktu nilai je kata solat subuh 100,000 bahagikan berapa kali dah, satu hari 100,000, jadi maksudnya 100,000 hari lah tak payah sembahyang. Bagi dengan tahun pula, dia bukan yang tu, bukan bilangan, nilainya itu ya, nilainya. Pengenalannya, umat Islam memiliki 3 tanah suci, iaitu Mekah, Madinah dan Palestin. Ya, kenapa Palestin? Sebab Palestin ni kiblat pertama orang Islam. Itu tak boleh nafikan. Ya? Sebab tu kenapa ya, Rasulullah SAW solat sebelum diperintahkan solat menghadap ke Masjidil Haram, makanya kiblat pertama kita ialah solat kita menghadap ke Palestin. Makanya disebabkan kerinduan Nabi terhadap bumi Makkah, tempat lahirnya Nabi ya, ibu dia pun tinggal di situ, ayah pun tinggal di situ, datuk semua kaum kerabat Nabi semua di situ.
kerinduannya itu. Makanya Allah Ta'ala faham tentang perasaan Nabi, maka Allah perintahkan waktu asar dalam solat tu diperintahkan pusing menghadap ke arah Masjidil Haram, menghadap ke arah kiblat, ke arah Kaabah kan. Jadi ini kiblat kita yang pertama di bumi Palestin. Dan di bumi Palestin banyak ceritalah, para Nabi tu pun situ banyak bermula di Palestin lah. Nabi Ibrahim AS sendiri pun dari Palestin kemudian Nabi Isa AS pun akan dilahirkan di Palestin jadinya banyaklah di Baitul Laham Imam Syafi'i pun Palestin, hijrah pergi ke Mesir, pergi ke Iraq jadi memang banyaklah signifikan bumi Palestin ini Madinah sudah sedia maklum bahawasanya Rasulullah berhijrah dan tinggal dan wafat di Madinah jadinya Mekah menjadi pusat kegiatan ibadat haji bagi umat Islam, dan Madinah terletaknya makam Rasulullah SAW untuk diziarahi. Sebab tu dinamakan kita apa yang biasa yang dibuat umrah dan ziarah lah. Kita pergi buat umrah tu di sekitar Masjidil Haram lah kemudian ziarahnya itu kita ziarah lah tempat-tempat sejarah, dan kita ziarah makam Rasulullah SAW. Jadi Mekah adalah bandar suci umat Islam di mana terletaknya Masjidil Haram dan Baitullah, iaitu Kaabah. Kaabah ini ialah sebagai lambang ataupun tempat untuk umat Islam menghadap. Kaabah ini bukan batu berhala. Bukan batu berhala. Jadi Kaabah ni tempat kita punya tawajuh saja. Tawajuh ila Kaabah. Kita menghadap ke arah Kaabah. Tetapi kalau kita berada dalam Masjidil Haram, kita nampak Kaabah, wajib dada kita menghadap kena kepada body Kaabah. Kita tak boleh pegang lagi kata cukuplah janji menghadap ke arah, tak boleh. Kita nampak Kaabah, dada kita memang kena wajib kena menghadap ke body Kaabah tu sendiri. Tapi kalau sekadar di luar daripada bumi Mekah ini, macam kita di Malaysia, cukup sekadar kita menghadap ke arah Kaabah. Mana Kaabah? Sana kan? Sana lah. Jadi itu cukup sekadar itu. Berada di tanah haram Mekah menjadi impian setiap Muslim yang beriman untuk datang beribadah. Tidak kira walau dari pelosok mana pun tempat asal mereka. Perasaan rindu yang sentiasa terpaut inilah yang mungkin dirasai oleh setiap Muslim tatkala ada ahli keluarga, sahabat dan kenalan yang akan berangkat ke tanah suci. Siapa-siapa pun, manusia yang normal, yang beriman, kita tanya pada dia, kalau dia balik pada umrah, balik pada haji, Ji, Jan Haji, nak pergi lagi dah umrah? Saya Ustaz, kalau saya ada duit masih pergi lagi. Walaupun ditipu ejen umrah pun, walaupun sampai sana pun, janji hotel ni, tapi dapat hotel lain. Janji menghadap depan betul-betul turun hotel, pijak lantai Kaabah, lantai Masjid Haram. Sampai-sampai dia hantar 500 meter ke belakang. Walau macam tu pun, balik pun, tanya, nak pergi umrah ke? Nak pergi lagi. Kan? Tapi lepas ni saya cari travel lain pula lah. Saya tak pakai lagi travel macam ni lah. Saya pakai travel lain lah pula. Tapi nak pergi, tetap nak pergi. Haji pun sama tak? Teringin nak pergi lagi. Rasa macam tak puas pula. Padahal sekali dia wajib pergi haji tak? Jadinya walaupun demikian, tetap nak pergi juga. Dia rasa tak puas. Dia bukan tak puas. Dia rasa dia nak merasai suasana berwukuf di Arafah. Dia nak rasa suasana kita ni pergi bermabit di Muzdalifah. Perasaan itu. Dia rasa yang pertama pergi tu, itu kali pertama. Tapi bila pergi tu, dia nak rasa lagi pengalaman yang cukup berbeza kan. Tak ada orang kata, balik pada umrah, balik pada haji, tobat aku tak pergi lagi dah. Kita setakat ini manusia yang normal lah. Balik-balik sampai tak, duk camping cerita ke orang haji, saya tobat dah, saya tak pergi lagi dah. Dah serik dah umrah itu.
Penat. Oh, dah serik pergi, saya dah nak pergi lagi dah. Dia ada something wrong lah. Kan? Kalau tak dekat sini ada masalah lah. Ya. Tapi setakat hari ni, walaupun kena scam ke, ya, walaupun kata order lain dapat lain pun, dia tetap nak pergi juga. Sebab perasaan rindu tu. Sebab dia punya suasana tu, feel dia lain. Sebab tu kenapa di sana kita berani, kita sanggup bangun pukul 3-4 pagi nak solat subuh di masjid. Sanggup bangun pagi-pagi nak solat subuh, di mana? Nak masuk dalam. Ya, sanggup pergi. Ya. Balik sini, ya. Bukan setakat kata suruh sejam, tak payah sejam tuan-tuan. Azan, ada muazzin tengah bilal pun sempat lagi kita datang. Ya, kalau ikut lah, tak payah tunggu sejam awal. Tu kata. Sebab tu kita kata, kalau kita pergi sana, pergi umrah, bawa semangat tu balik ke Malaysia. Nah, kalau di sana kita boleh pergi awal, sini pun kita datang awal. Kalau di sana kita cuba jaga solat fardu 5 waktu dalam Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, di sini pun sama dah. Barulah kena. Barulah nampak, barulah dapat kita tahu aku ni pergi umrah yang mabrur ke atau umrah yang Marlboro. Dah, baru tahu dah. Situ kita tengok. Dah, setakat pergi sana punya rajin ibadah, balik Malaysia sama je. Petang-petang maghrib duk sibuk raya burung ya. Dah, sebab dia tak faham. Jadi rugi lah macam ni dah. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis, Allah SWT berfirman. Ya, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Maksudnya, adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan hanya perbuatan memakmurkan Masjid Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah SWT? Mereka yang bersifat demikian tidak sama di sisi Allah SWT. Dan Allah SWT tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Sebab, ini cerita pasal apa? Ini cerita pasal tabung haji. Bukan tabung haji kita lah, pengurusan haji. Sejarah haji tuan-tuan, daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Jadi bila buat turun, Datuk Nabi Abdul Muttalib sendiri sebagai pemimpin Mekah juga merangkap sebagai ketua tabung haji lah, pengurusan haji. Jadi disebut sini, ya, cukupkah dengan sekadar siqayah? Dia Datuk Nabi buat beberapa biro, ya, ataupun kita sebut kementerian, boleh ikut kementerian haji lah macam tu lebih kurang, untuk menguruskan jemaah-jemaah haji yang datang. Jadi ini belum Islam, ya, belum lagi Nabi pun belum lahir, dah ada dah benda ni. Maksudnya memang dah Datuk Nabi dah buat dah, iaitu menguruskan orang-orang yang datang buat ibadah haji di Mekah. Jadi ibadah haji pada tahun itu cara itulah, cara jahiliah lah, ya, buat haji keliling Kaabah tu dengan tidak berpakaian, ya, dengan membawa korban-korban semua ni, ya. Tapi dah cerita pasal pengurusan haji, jadinya mereka menyediakan tempat tinggal untuk orang jemaah haji, sediakan makan dan minum, kan, dan juga menjaga keselamatan jemaah haji. Benda ni dah lama dah. Sebelum Nabi diangkat jadi Nabi lagi dah buat. Bawa turun zaman tu sampailah ke zaman jahiliah, hinggalah Islam ambil alih bumi Mekah, maka barulah, ya, urusan haji itu, terletak bawah Nabi SAW lah. Itu cerita dia. Sebab dalam ayat ni Allah Ta'ala nak bagi tahu, sama ke orang yang beri makan minum, ya, orang yang mengerjakan haji tu, yang ni kita nak cerita bukan zaman Datuk Nabi. Sebab zaman Datuk Nabi tu, Nabi sendiri belum diangkat jadi Nabi. Selepas itu, yang mana ketika Rasulullah diangkat jadi Nabi, urusan haji tetap jalan macam biasa.
Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu, sama ke dengan orang yang mana mereka menguruskan jemaah-jemaah haji, orang yang buat umrah, orang yang buat haji ni pada zaman jahiliah itu, sama ke nilai dia dengan orang yang beriman yang menguruskan orang haji? Tak sama. Ini Allah Ta'ala bagi tahu, tidak sama si Allah. Ya, tidak sama. Orang yang berjihad, berjuang jalan Allah, dan mereka menguruskan jemaah haji berbanding dengan mereka tidak beriman tapi mereka juga menguruskan jemaah haji, tak sama nilai dia. Dan Allah SWT tidak beri hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim, yakni mereka yang tidak mahu beriman. Jadi kita kena faham lah, sejarah haji ni bukan zaman Rasulullah saja bermula. Pengurusan haji itu sendiri pun kita tahu bahawasanya aktiviti tata cara haji itu memang ditunjukkan dalam peristiwa Nabi Ibrahim AS lah. Tetapi pengurusan itu biasanya Datuk Nabi pernah buat dah. Ya, sebagai pemimpin Mekah memang Datuk Rasulullah dah buat. Ya, kalau kita baca sejarah Mekah pun sama. Dia ada biro-biro dia. Bahagian keselamatan, bahagian menjaga makanan, minuman, bahagian penginapan dah ada dah. Jadi maksudnya Arab Saudi hari ini pun semua meneruskan tradisi itu. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha wa inni harramtul Madinata kama harrama Ibrahim Makkah wa inni da'amtu fi sa'iha wa muddiha bimithlai ma da'a bihi Ibrahim li ahli Makkah. Maksudnya sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam telah menjadikan Mekah sebagai tempat haram, tanah suci, dan mendoakan untuk penduduknya. Dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai tanah haram, tanah suci, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam terhadap Mekah. Dan aku mendoakan keberkatan pada gantang dan cupak, yakni sa'iha wa muddiha, sebagaimana Nabi Ibrahim AS mendoakannya kepada penduduk Mekah. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-1360. Kalau Nabi Ibrahim menjadikan Mekah sebagai tanah suci, yakni pertamanya haram dimasuki oleh orang-orang bukan Islam. Itu juga dengan Madinah, Nabi Muhammad SAW menjadikannya sebagai tanah suci. Ya, dan Allah jamin bumi Mekah dan juga bumi Madinah ini, ya, makanya dua tanah suci ini bukan sekadar haram dimasuki oleh orang bukan Islam, tetapi juga tidak boleh dimasuki oleh Dajjal. Dajjal pun tak boleh masuk ke bumi Mekah dan juga bumi Madinah. Tapi kenapa Palestin dia boleh masuk? Ya, di Palestin boleh pula Dajjal masuk. Ya, di Mekah Madinah tak boleh masuk. Sebab di Palestin nanti tempat dia mati, maka bagilah masuk. Ya, jadi dia akan mati di bumi Palestin. Dia akan mati di Babul Lud, ya, yang mana ketika waktu subuh, ya, ketika itu umat Islam sedang solat, turunnya Nabi Isa AS pada waktu subuh itu, ya, makanya selesai solat subuh, maka bila mana dibuka pintu Masjid Dimas itu, ya, maka Dajjal dia terkejut. Bila buka pintu, tengok Nabi Isa depan dia. Dia lari, ya, terus pergi ke Palestin. Ya, jauh tuan-tuan, 1000 km lebih. Kalau naik flight pun 45 minit kot. Ya, daripada Dimash pergi ke Palestin, anggaran jarak 45 minit kalau naik kapal terbang lah. Ya. Jadinya bila sampai jadi Babul Lud di Palestin, Nabi Isa dah tunggu siap lah. Dah ada ke sana dah pun. Kita dah baca dah hadis tu dalam kitab Kiamat. Dah ada dah cerita macam ni. Ya. Jadinya dia nampak situ ada dua riwayat. Satu riwayat sebut Dajjal ini dia akan mencair sebab takutnya pasal sampai mencair dia. Yang kedua sebut Nabi Isa AS bunuh dia dengan tombak. Ya, nak menghalalkan bahawa Dajjal itu dibunuh. Ya, yang bunuh siapa? Nabi Isa AS. Yang kedua, nak membuktikan kepada orang Kristian bahawasanya Nabi Isa AS itu bukan mati disalib. Dan nak buktikan kepada orang Kristian bahawasanya
Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Dan yang ketiganya, atas doa Nabi Isa dan hajat Nabi Isa sendiri yang teringin nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa akan turun di akhir zaman nanti sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab dia dengar macam-macam sangat kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sangat kelebihan. Ya, ibadah umat Nabi Muhammad walaupun nampak sedikit, tetapi nilainya lebih baik daripada umat Nabi Musa alaihissalam beribadah. Ya, buat 1 dapat 10. Mari bulan Ramadan lagi banyak kelebihan. Yang keduanya, umat Nabi Muhammad SAW, umat pertamanya akan masuk ke syurga. Tak jadi. Kan? Umat Nabi-Nabi lain nanti dulu. Walaupun Nabi Adam, Nabi pertama pun nak. Nanti dulu. Ya, Nabi Muhammad dulu. Umat Nabi Muhammad. Apa lagi? Ketiga, sebab umat Nabi Muhammad ini, mereka ini memikul tanggungjawab tugas para Nabi. Walaupun mereka bukan Nabi, tetapi tanggungjawab mereka macam tugas-tugas Nabi. Kenapa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Suratul Ali Imran sebut. Kamu ni umat Muhammad sebaik-baik umat. Kenapa kamu ni sebaik-baik umat? Kerana kamu ini diberi tugasan, diberi tauliah, diberi ijazah untuk ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman pada Allah Ta'ala. Jadi kita semua ni ada tauliah dah. Cuma tauliah cakap kat depan ni je, kena ada kelulusan sikit lah. Takat tauliah nak ajak orang baik tak ada apa masalah. Kempen mari masjid je tak? Jom kita pergi masjid. Itu tak payah tauliah nak pakai. Tak payah tauliah jaim pun. Ajak mari masjid je pun tak? Ajak mari masjid, ajak buat baik, ajak kempen. Ada bersedekah lah kempen. Itu tak ada salah. Itu tak payah pakai tauliah jaim. Nak cakap depan ni kena pakai tauliah jaimnya. Sebab takut cakap mengaku. Kan? Tak mana-mana dikutip kan, dia boleh cakap. Jadi itu dia. Nak mengesahkan itu saja. Ya, adapun untuk mengajak orang baik ni semua orang boleh. Umat Nabi Muhammad khususnya dah. Itu yang sebab kenapa ya Nabi Isa pun teringin jadi umat Rasulullah SAW. Ya, dan aku mendoakan keberkatan pada gantang dan cupaknya sebagaimana Nabi Ibrahim AS mendoakan kepada pondok Mekah. Sebab tu setiap apa yang kita infakkan di bumi Mekah dan juga di Madinah, makanya ini semua memberi keberkatan. Cuma kita kena hati-hati lah, memang niat kita bagus. Takut ada skamer. Sama skamer ramai dulu pun dah ramai dah. Mari jumpa kita bawa anak beranak, bagi tahu kita saya punya pasport sudah hilang. Tak, ini kami nak makan apa tahu daripada negara sekian-sekian. Tak, padahal engkau ada macam tu, kau pergi jumpa kedutaan engkau je lah. Tak, kita pun terbaik hati. Ulurlah 10 riyal. 10 riyal tak jadi. Dia nak 100 riyal. Banyak cantik muka engkau. Tak? Ya, sebab tu kita ingat kita seorang kena, orang ni pun kena juga. Jadinya niat dah bagus nak menolong, tetapinya niat kita itu orang dah ambil kesempatan. Dan sebabkan kita pun tak tahu kan, kita pun kena tipu dah tak. Ya, itu belum cerita lagi orang nak bersedekah ni tiba-tiba kena kerumun dengan geng-geng badui. Geng-geng sindiket yang pakai tudung hitam, orang perempuan kan. Kita pakai kain ihram, ya, baru sampai Mekah. Baru tukar duit 1000 riyal, letak dalam pos depan. Kan? Keluar-keluar menjadi haram. Alhamdulillah ni bumi Mekah ni. Kan? Setiap nilai ibadah 100,000 ni kan. Niat dah baik. Mari seorang minta macam ni tadah tangan. Kita pun tengok kita pun buka pos kita nak ambil duit. Tengok baru buka pos, tiba-tiba datang kumun keliling kita. Duk tarik kain ihram kita. Dah kita jadi gabra. Nah. Dah jadi gabra, duk kena kabut, kawan tu selok sekali tarik 1000 riyal bawa keluar, lari, lepas tu dia rumah pecah. Kita ni pun ternyang-nyang tengah-tengah tengok, mana duit aku? Dah songlak ya. Jadi hati-hatilah. Bukan kita tu memang tempat ibadah, tapi tetap kena berhati-hati walaupun depan Kaabah. Ya, orang bukan kira dia nak buat jahat ni depan Kaabah pun dia boleh buat. Cuma kita kena berhati-hati sahaja. Ya, nak cerita orang jahat ni mana tempat pun ada. Tapi ini itulah, berhati-hati je lah, buat apa pun tetap kena berhati-hati. Belum kita cerita sindiket, nak cium Hajarul Aswad. Wah, bayar berapa? 200 riyal, berapa ratus riyal. Padahal cium Hajarul Aswad tu sunat je pun.
Ya, Sayyidina Umar kata, ayah suat, engkau ni aku cium engkau sebab aku tengok Nabi cium engkau je. Kalau Rasulullah tak cium engkau, aku pun tak cium engkau. Sebab aku tengok itu je pun. Jadi bukan benda wajib, kan? Tapi sebab berajak sangat nak pergi cium Hajar Aswad sampai kita menyakiti orang lain. Tendang bagi siku sini nak pergi cium Hajar Aswad. Dan bila kita dapat cium, kita puas hati. Yang kita puas hati itu nafsu kita. Sedangkan kita punya dosa banyak, kita telah menyakiti orang. Ini cukup sekadar je lah. Angkat tangan minta pada Allah, ya Allah bagi aku peluang nak cium Hajar Aswad. Allah bagi, memang terbuka lah untuk kita. Janganlah risau tuan-tuan. Bumi Mekah, bumi Madinah, bumi Barakah. Nak apa minta pada Allah SWT. Nah, itu. Ya. Keterangannya, firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 32. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Maksudnya, demikianlah ajaran Allah SWT, dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa. Kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan dari sifat-sifat takwa hati orang mukmin, ya, iaitu orang yang mana menghormati syiar-syiar agama Allah. Antaranya haji, umrah sendiri, ya. Bagi memperoleh keberkatan dan ganjaran pahala semasa menziarahi tanah suci, kita disarankan agar menjaga adab, berbudi pekerti dan berakhlak mulia. Di samping itu, kita juga perlu mengetahui beberapa perkara-perkara asas dan adab-adab ketika menziarahi tanah suci agar tidak terpesong daripada tuntutan menziarahi tanah suci itu sendiri atau terjebak ke dalam perbuatan khurafat dan bid'ah. Ni kita risau. Niat dah baik, duit dah banyak keluar, tapi kita buat perkara-perkara khurafat dan bid'ah. Ya, benda khurafat ini berkaitan dengan akidah. Perkara bid'ah ini perkara yang menyalahi sunnah Nabi SAW. Tak kena langsung. Jadi kita buat dua benda ni, jadi sia-sialah ibadah umrah kita, ibadah haji kita. Nah, sebab ibadah itu ditunjukkan, bukan dibuat secara ikut perasaan. Antara perkara asas dan adab-adab tersebut adalah seperti berikut. Yang pertamanya, menziarahi tanah suci Mekah, Madinah dan Palestin hukumnya sunat. Ia tiada kaitan dengan aspek penyempurnaan mana-mana ibadah. Sebab itu disebutkan wa atimul haji wa umratul lillah. Pertama buat haji dan umrah kerana Allah. Kemudian dalam rukun Islam juga disebut, dan wal haju ilal baitillah man istata'tum ilaihi sabila, iaitu bagi mereka yang mampu. Ya, jadi sebut mampu itu macam-macam lah. Hari ini ada orang mampu dengan pakej tadi 32,000, 40,000, 50,000. Ada orang boleh, dia mampu. Pulanglah. Sebab syarat untuk orang yang mampu. Ada orang yang mana mampu dengan 11,000, 12,000, itu cara dia. Jadi bukanlah perkara yang wajib bagi kecuali mereka yang mampu. Sebab tu bagi orang yang mampu dengan pakej 50,000, dia tak boleh pergi dengan pakej 10,000, 12,000. Dia telah ambil hak orang. Income bisnes gaji bulanan 50,000, 20,000. Hari ni kita dengar gaji 15,000 normal. 15,000 ni tak. Ada je. Ada orang. Kadang-kadang dia punya bonus bulanan sampai 6 bulan, 12 bulan pun ada. Dia tak boleh pakej. Ji, kenapa tak pergi haji? Entahlah, nama saya tak naik-naik lagi lah. Bila daftar ni, daftar lama dah tak naik lagi. Kereta Mercedes bersusun. Takkan nak pergi dengan tabung haji. Pergilah dengan pakej. Tabung haji ni bagi orang yang mana layak untuk tabung haji lah. Bagilah ke geng M40, B40 bagi dulu. Kita yang income 15,000, 20,000 ni kena pergi pakej yang mahal tu. Bukan pakej mahal, pakej yang ni lah. Sebab kita jangan ambil hak orang. Nak pergi juga pakej murah ni tak boleh. Kan? Sebab tu disebut dalam bagaimana rukun Islam tersebut, bagi mereka yang mampu. Tak mampu tak boleh pergi. Ya, cumanya di Malaysia ni kita sediakan pakej itu untuk jemaah haji yang B40, M40, bagilah. Kan 11,000, 12,000. Yang lain ada subsidi, bagilah, tak ada masalah. Tapi bagi kita yang dah mampu ni, income bonus sampai 12 bulan ni, tak boleh pergi dengan tu. Kita ambil hak orang, pergilah dengan pakej. Paling kurang 35,000, 40,000 ada. Nak paling mahal pun ada tuan-tuan, 500,000. 7 hari, pergi naik private jet.
Ya, sampai sana mutawif peribadi punya. Memang doang kita ikut mana kita nak pergi pun. 7 hari je. Boleh. Nak daftar boleh. Kan? Itu memang betul-betul VIP punya tu. Memang orang kata ini orang ini memang betul busy tak. Tak apa, dia mampu pergi, kau bayar. Tak hal. Yang penting tunaikan rukun-rukun haji, apa saja dia punya tata cara ibadah haji, itu yang kau buat, sempurnakannya untuk selesai masalah. Jadinya, ziarah ini boleh dilaksanakan pada bila-bila masa atau tidak dilaksanakan ziarah itu sama sekali sekiranya ada perkara-perkara yang menghalang. Namun demikian, siapa yang menziarahinya dengan niat yang ikhlas, maka dia mendapat ganjaran pahala yang besar. Yang keduanya, semasa tanah suci khususnya, jangan lakukan perbuatan memohon hajat dan pertolongan daripada makhluk yang telah meninggal dunia kerana ia adalah perbuatan yang haram dan boleh membawa kepada syirik. Kan? Pergi ziarah ke Baqi', kan? Ni kubur ni tak. Sebab tu kerajaan Saudi cabut semua ni, tidak. Ya. Kita tapi boleh tahu jugalah, ni kubur Ruqayyah sini, kubur Osman bin Affan sini. Ya. Sayyidina Osman bin Affan ni tuan-tuan, tengok bahaya tak bahaya nak cerita tentang dia orang yang takfiri tak. Ketika dia mati dibunuh Sayyidina Osman ni. Ya, akibat fitnah yang menimpa Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ni siapa? Pertamanya dia ini sahabat Nabi lah. Kedua, menantu Nabi. Dahlah menantu Nabi, kahwin dengan 2 orang anak perempuan Nabi pula. Istimewa tak istimewa Sayyidina Osman ini. Jadinya akibat fitnah, bila mana dia syahid, di mana dia dimakamkan? Mula-mula tuan-tuan, di mana dimakamkan? Dia dimakamkan bersama dengan kubur orang-orang Yahudi. Sayyidina Osman ni sahabat Nabi ni, ya, menantu Nabi ni, fitnah punya hal. Akibat fitnah, ya, makam yang pertama bersama dengan orang Yahudi di belakang. Tak? Zaman apa berubah, maka dia angkat pindahkan. Bahaya. Sahabat ni adalah sahabat menantu, ya, fitnah punya hal pun bahaya tak bahaya fitnah tak. Sampai macam tu, kubur pun duduk sama orang kafir tu. Padahal dia ni tak ada sahabat, khalifah lagi, kan. Tu bahaya tak bahaya tuan-tuan nak. Kan? Bahaya tak bahaya fitnah tu. Sayyidatina Aisyah terpaksa wahyu membersihkan Sayyidatina Aisyah daripada fitnah, ya, berzina. Kan? Wahyu yang kena bersihkan, bukan daripada kalam Nabi sendiri. Allah Ta'ala kena turunkan wahyu dalam surah An-Nur membersihkan Sayyidatina Aisyah. Tu cerita dia tak. Jadinya semasa di tanah suci khususnya jangan lakukan perbuatan memohon hajat dan pertolongan daripada makhluk yang telah meninggal dunia kerana ia ada perbuatan yang haram dan boleh membawa kepada syirik. Jangan menyentuh, mengusap atau mengucup apa semua objek dan tempat-tempat bersejarahnya lain seperti tiang, pagar atau dindingnya dengan niat untuk mengambil berkat. Jauhi daripada meniru atau terikut-ikut dengan perbuatan orang lain kerana perbuatan-perbuatan tersebut adalah bid'ah semata-mata. Tak? Dia pergi ke Mekah, alhamdulillah bagus. Sampai sana tanya orang, saya ni dah lama kahwin, tak ada anak lagi ni, tak ada zuriat lagi, macam mana nak buat ni? Tak, mari seorang ustaz jadian. Ya? Saya dengar ini amalan ni bukanlah, ni pun kadang kita tak dengar lah ceramah tak ada, tapi ni amalan orang tua-tua dulu dia ada buat. Saya berkata, benda ni pun saya dapat daripada datuk saya, turun pada ayah saya baru beritahu saya macam tu lah. Nah, ni ya, dia main turun-temurun. Ya, sebab tu kata, kenapa bila perkara agama kena berdalil, kena ada hujah daripada Al-Quran dan Sunnah. Ni di Mekah, dah masuk tanah haram, depan Kaabah. Cerita dekat orang kata, saya dah kahwin lama tak ada anak. Ni lah yang saya faham dulu ada orang buat, ada buat juga ni jadi. Kan, pergi beli gandum. Ya, pergi dah beli gandum kat Mekah, orang jual tepi jalan ke mana. Gandum yang dibeli tu sebenarnya nak bagi makan burung merpati je tak. Orang beli kan. Berapa rial? 5 rial 10 rial tak belilah kan. Nak bagi makan burung merpati. Tapi tak apalah, belilah. Beli gandum ni, pergi tawaf Kaabah. Waktu niat tu niat tawaf. Dalam kita duduk tawaf tu, dia niat lah.
supaya Allah Ta'ala bagi dah, adalah baca-baca dia ni kan, baca surah tu, baca surah tu bagus dah, baca surah tu okey dah tu kan, baca-baca ni dengan niat nak ni, nanti gantung tu bawa balik Malaysia, masak lah, nak buat bubur gandum ke apa ke, nak jadinya nanti insyaAllah boleh buat try lah buat. Nah, orang yang mana meniaga pula, saya ni meniaga lama dah tapi tak apa nak untung lah. Nah, macam mana nak buat ni? Ya? Ni ada, ni pun sama juga, orang tua lah ni, orang tua bagi tahu lah. Duit tu yang kita bawa, duit yang kita meniaga tu bawa pergi usap dekat dinding Kaabah. Ya, kalau RM5 lah, RM10 lah, usap bagi dia beranak. Kan? Jadi macam mana tuan? Sama tak sama dengan perbuatan Arab Jahiliyah? Yang mana bila ada hajat, bawa korban dia pergi sana, minta pada Kaabah. Kaabah bukan batu berhala. Sebab tu datang Nabi, nak hapuskan benda ni lah ni. Yang orang tua-tua kata ni. Nah, bukan ustaz kata, yang orang tua-tua kata. Ni yang nak Rasulullah hapuskan. Sebab inilah jawapan orang Arab Jahiliyah kepada Nabi. Bila Nabi kata, jangan minta pada berhala, minta pada Allah. Yang Tuhan halang kami tu kenapa? Ya, kami minta pada berhala. Berhala dia akan bawa hajat tadi kepada Tuhan. Ni, sama tak tadi tuan-tuan? Bawa gandum, busi. Mana sama? Memang tak sama sebab itu kafir Jahiliyah. Ni orang Islam yang buat cara Jahiliyah. Beza itu je lah. Ini yang nak dibuang. Selagi mana tidak ada panduan ni, dia buat rabu-rabu. Tanaman tak subur, tanam buka rambutan, tak hidup-hidup lama dah 5 tahun, tanah Allah tak tinggi-tinggi. Saya dengar kata ambil tanah dekat Arafah. Jangan ambil banyak, ambil sikit yang segenggam tu, bola plastik bawa balik. Nanti tabur kat sana. Benda-benda macam ni. Sedangkan kita pergi niat kita ni tu dah lillah ta'ala dah betul dah. Tabung haji dah hajar betul dah. Kita pergi kursus umrah pun dah hajar betul dah. Pergi sana duk dengar perkataan ustaz-ustaz jadian. Jadi macam tu. Orang tua-tua katalah, orang kampung saya dulu dia pernah buat macam ni. Dia buat jadi tu. Itu jadi hujah. Itu jadikan dalil. Ya, orang kampung dia pernah buat. Pak saudara dulu 12 tahun tak ada anak, buat benda macam ni jadi. Ya. Seolah-olah yang menentukan kita punya tu semuanya benda ni, bukannya takdir Allah SWT. Sebab tu dalam rukun iman ada yang beriman kepada qada dan qadar. Sebab tu datang Nabi menghapuskan berhala-berhala ini supaya minta pada Allah SWT terus. Tanpa menjadikan perantaraan. Tanpa menjadikan apa perantaraan. Itu sebabnya. Kemudian yang ketiga, jika kita hendak berdoa di tempat-tempat tertentu atau tempat-tempat bersejarah yang lain, hendaklah menghadap ke arah kiblat walaupun perbuatan tersebut menyebabkan jemaah membelakangkan maqam atau tempat tersebut. Khususnya makam Rasulullah. Ya, bukan kita menghadap berdoa pada makam Rasulullah, tetap kena menghadap kiblat. Ya, itu adab berdoanya itu di tempat-tempat lain pun sama. Ya. Yang keempat, jauhi daripada berebut-rebut dan bersesak-sesak dengan orang lain. Kerana ini boleh mengundang dosa sekiranya perbuatan tersebut mendatangkan kesakitan dan kecederaan kepada orang lain. Ya, saya cakap tadi, nak cium hajar aswad, sanggup sakiti orang lain sebab kita nak cium hajar aswad. Kita nak masuk raudah, dulu sekarang tak boleh lagu, sekarang dah pakai kad dia punya tu kan. Dulu pula masuk raudah, dia sanggup lompat ke lorang. Nak masuk kawasan raudah punya hal, hantar orang nak marah lah, janji ke dapat masuk raudah. Puas hati aku, buat lah. Kan? Buat kerana nafsu, bukan kerana ni, bukan sebab ada takwa. Yang kelima, patuhi adab-adab ketika berada dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa, serta perbanyakkan amalan-amalan soleh seperti solat, membaca Al-Quran, berzikir dan bersedekah. Jauhilah daripada perbuatan yang haram, makruh dan lawa, sia-sia, hatta berbual-bual kosong sepanjang berada di sana. Dia buat menjadi haram tu macam kedai kopi, sembang macam hal tak. Semoga perkara di atas dan adab-adab ini menjadi garis panduan kepada kita semasa mencari tanah suci agar ziarah kita memberi manfaat dan diberi ganjaran pahalanya setimpal menerusi perbuatan yang benar-benar menurut syariat. Pengajaran hadis ini di atas menjelaskan kepada kita bahawa yang dimaksudkan dengan Masjid Haram adalah masjid yang di dalamnya terdapat Kaabah.
Ini dikuatkan dengan dua hadis berikut, iaitu pertamanya hadis daripada Maimunah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Man shalla fi masjid Rasulillah fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu as-salatu fihi al-afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa Masjidil Ka'bah." Maksudnya, barang siapa solat di masjid Rasulullah SAW, maka sesungguhnya aku dengar baginda Nabi SAW bersabda, solat di masjidku, yakni Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 solat di masjid lainnya selain Masjid Ka'bah, masjid yang di dalamnya terdapat Ka'bah. Jadi buat Muslim, hadis yang ke-1396. Ya, kita beri sekejap tuan untuk beri laluan kepada azan. Kedua, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, Masjidil Hadza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa." Maksudnya, janganlah bersengaja melakukan perjalanan dengan sengaja dalam rangka ibadah dan tujuan safarnya adalah tempatnya kecuali ketiga masjid, iaitu masjidul ini, Masjidil Hadza, iaitu Masjid An-Nabawi, kemudian Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Muttafaqun alaih, Bukhari dan juga Muslim. Lepas tu kita anjurkan bagi siapa yang terlebih duit, sebelum dia pergi Korea, sebelum dia pergi ke ke Amerika, mana-mana tempat dia pergilah buat umrah dulu. Tak, di samping dia berniat nak buat haji. Sementara tak, pergi dulu ke sini, ya, jarah ni dulu. Sebab takut esok-esok tak sempat, kita nak pergi, Allah tarik rezeki ke macam mana, kan? Makanya terasa salah pula. Sebab kan kita dah wajib ketika itu, sebab kemampuan kita. Selesaikan yang ni dulu. Nak pergi ke mana-mana tempat pun, kan? Makanya pergilah ziarah ni dulu lah. Kumpul di sikit-sikit, pergilah umrah dulu. Daripada hadis di atas dapat difahami bahawa jika seseorang bersengaja melakukan perjalanan ibadah ke Mekah, namun dia mengunjungi selain Masjidil Haram, iaitu ke masjid-masjid yang ada di tanah suci Mekah, maka itu bukanlah yang dimaksudkan dalam hadis di atas. Bahkan boleh dilarang sekiranya dia hanya mengunjungi masjid-masjid yang berdekatan sahaja. Apa yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah mengunjungi ke Masjidil Haram, itu masjid yang tempatnya di dalamnya Kaabah, di mana ganjaran pahalanya berlipat ganda. Ada orang sebab biasa pergi, kan, saya tak apalah, saya banyak kat hotel je lah, tak, biasa dah mari, dulu pun dah mari dah, dapat main hotel lah, pergi tak apalah, tak apa nak larat nak pergi tak. Allahu Akbar, rugi ya tuan-tuan, yang rugi kan. Kita nak dapatkan ganjaran 100,000, tiba-tiba itu dia cakap, ada orang cakap begini tuan, orang lain sibuk pergi ibadah, dia sibuk cari jubah. Orang sibuk, ni jubah kedai tu murah, ni kedai ni murah, kedai ni murah, kan. Ya Allah Akbar. Sedangkan jubah tu jalan tar pun bersepah, jalan Tengku Rahman tu, pergilah pilih jubah macam mana kau nak. Ya. Dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan secara marfu' disebutkan keutamaan solat di Masjidil Aqsa. Ada tambahan lagi, ya. Wassalatu fi Masjid Baitul Maqdis bi khamsimi'ati salatin. Maksudnya solat di Baitul Maqdis sama seperti mengerjakan 500 solat. Hadis riwayat Baihaqi, hadis ini bersatu hadis sahih. Ya, nilai solat, sebab itulah kalau boleh pun dapat pergi Masjid Aqsa. Tetapinya dalam suasana sebegini, maka tak dianjurkan lah, kan, kita nak pergi ke sana. Suasana pun keselamatan tak dijamin tuan. Ya, ada orang jumpa saya dah kata dia nak pergi ziarah ke Mesir, lepas tu dia kata dia nak pergi ke ziarah ke Masjid Aqsa. Ustaz rasa macam mana? Tak tahulah, kalau saya tak pergi kot. Sebab kalau saya pegang lagi fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya, yang mana dia tak galakkan kita pergi, sebab duit yang kita bayar memang kita bagi pada Yahudi. Kita dulu kat Malaysia bukan main lagi sibuk tu boycott McD lah, AFC lah, Starbucks, bahkan bagai lah. Tiba-tiba pergi sana, duit yang kita nak bagi tu bagi pada Yahudi lah. Tapi atas masing-masing lah. Kalau misalnya dia kata, dah saya nak jalan ni sebab dalam hadis sebut, kita pulang, itu masing-masing punya takrifan lah. Tapi kita kira ingat, duit kita bagi masuk kat Yahudi, bukan masuk pada Palestin. Ya. Mengenai sejarah Baitul Maqdis dan Masjidil Haram, ada disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW,
Ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awal? Qala al-masjidil haram. Qultu summa ayu? Qala al-masjidil aqsa. Qultu kam bainahuma? Qala arba'una sana wa indama adrakatka as-salatu fasalli fahuwa masjidun. Wahai Rasulullah, masjid mana yang pertama kali ada di muka bumi? Jawab baginda Nabi SAW, Masjid Haram. Sebab Nabi Adam, zaman Nabi Adam pun dah ada dah. Kan? Sebelum tu pun ada dibina oleh malaikat. Aku berkata, sesungguhnya masjid apa lagi? Jawab baginda Nabi SAW, Masjid Al-Aqsa. Aku bertanya, berapa jarak antara keduanya? Maksud jarak pembinaan antara Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa. Baginda Nabi SAW menjawab, sekitar 40 tahun. Di mana sahaja tempat yang kamu cari untuk bersolat, maka solatlah kerana ia adalah masjid. Jadi untuk umat Nabi Muhammad ni, dia bayar kat mana-mana pun tak apa. Maksudnya semua bumi ni dia boleh solat. Tak semestinya dia sebut solat tu hanya di masjid sahaja. Nah, hadis riwayat Muslim ayat ke-520. Kesimpulannya, ketika berada di tanah suci, kita wajib menjauhi segala perbuatan atau amalan berbentuk khurafat dan syirik. Perjalanan kerohanian yang menjadi matlamat utama ke tanah suci tidak sepatutnya dicemari dengan perbuatan yang boleh menjejaskan akidah dan kesempurnaan ibadat. Kalau dia cerita nak buat khurafat ni tuan-tuan, dengan buat syirik tuan-tuan, banyak cerita tak? Saya nak cerita banyak cerita lah, tapi memang tak cukup lah tak? Macam-macam cerita macam-macam hal lah. Kan? Tapi cukup sekadar kita ambil pengajaran lah. Yang kedua, ramai dalam kalangan umat Islam yang kurang persediaan dari segi ilmu pengetahuan ketika menziarahi tanah suci Mekah, Madinah dan Palestin. Malah ada yang tidak memahami walaupun perkara-perkara yang asas ibadah dan adab ketika berada di sana. Akibatnya, apabila mereka mengerjakan ibadat tersebut, terjadilah pelanggaran hukum yang boleh mencacatkan kesempurnaan ibadah tersebut. Bukan kita kena jaga perkara-perkara yang kena dam sahaja dah. Ada 13 perkara dalam kena dam ni. Bukan itu yang kena jaga. Bab-bab lain pun. Hal ini berlaku kerana mereka terikut-ikut dengan perbuatan jemaah yang kurang arif tentang ibadah itu dan malu hendak bertanya pada orang lain. Pada orang yang sepatutnya bertanya lah. Ketiga, bagi Muslim yang benar-benar menghayati dan mengambil istifadah, yakni faedah daripada ziarah ke tanah suci, ia akan beri kesan yang baik kepada diri, keluarga dan masyarakat, iaitu meningkatkan keimanan kepada Allah SWT, mencegah perbuatan keji dan mungkar, serta menjaga hubungan sesama manusia. Itulah tuan-tuan tentang fokusan kita dalam bab tajuk adab mencari tanah suci. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pada tajuk yang ke-34, iaitu adab berziarah pada hari raya.